Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Muar. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Ada beberapa perkara yang saya nak bangkitkan. Pertama sekali adalah Kod Bidang 20000 Perkhidmatan dan Pembekalan. Untuk kita melaksanakan program, bukan program jangka masa pendek tapi jangka masa panjang, perlu ada kelangsungan khususnya dari segi status kewangan kementerian. Sebelum ini ada cadangan yang telah pun dipersetujui di peringkat Kabinet dan dapat kelulusan khas daripada Yang Berhormat Perdana Menteri pada peringkat tersebut, Tun Dr. Mahathir. Untuk kita ada carve out bagi sugar tax. Setiap tahun, Kementerian Belia dan Sukan akan dapat dana khas 30 juta ringgit untuk kegunaan sukan bola sepak ataupun industri bola sepak. Sebab itu ada penambahan yang amat besar. Daripada 15 juta ringgit setahun dinaikkan kepada 45 juta ringgit pada belanjawan tahun lepas. Persoalan saya, adakah dasar yang sama akan diteruskan kerana pada hari ini kita masih belum lihat lagi jumlah keseluruhan dana bola sepak khususnya bagi peringkat akar umbi. Kedua, dalam bab yang sama juga adalah keperluan untuk KBS bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk perangi judi haram berhabis-habisan. Kenapa saya kongsikan perkara ini? Kerana sebelum ini lagi sekali telah pun dipersetujui di peringkat Kabinet untuk kita perketatkan undang-undang untuk menekan mereka yang mengamalkan judi haram untuk naikkan jumlah hukuman yang harus dikenakan kepada mereka. Kenapa ini penting? Pada tahun 2000, at its height, KBS dapat setiap tahun dalam 100 juta ringgit daripada private sector khususnya Sports Toto. Tetapi kerana peningkatan judi haram, paling rendah kita terima adalah 2 tahun lepas iaitu dalam 30 juta ringgit setahun. Pengurangan 70 juta ringgit setahun yakinnya menyebabkan MSN terkesan dengan begitu teruk. Adakah KBS akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan dasar yang telah pun dipersetujui dan diluluskan akan dilaksanakan? Kedua adalah berkenaan MFLS, Kod Bidang 31000. Apabila MFLS, Malaysia Future Leaders School, digagaskan, ia menggantikan BTN, Biro Tata Negara. Sebelum ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi diletakkan kini kepada KBS. BTN sebelum ini dikenali sebagai badan indoktrinasi, khususnya bagi tujuan politik. Dan saya yakin banyak anak muda akan ingat jasa BTN kepada diri mereka. Bukan pada tahun 1980, tetapi pada beberapa tahun yang lepas. Persoalan saya, apabila ada penurunan bajet yang begitu ketara, adakah ia bermaksud bahawa BTN akan kembali dihidupkan semula dan akhirnya MFLS perlu mencari tempat lain untuk bertapak? Kerana laporan-laporan telah pun menunjukkan bahawa kerajaan berniat untuk mengembalikan semula bukan saja BTN, iaitu merupakan salah satu badan indoktrinasi politik, tetapi juga PLKN yang memakan dana 700 ke 800 juta ringgit setahun. Dana tahunan kementerian secara keseluruhan. Perkara ini perlu diperjelaskan. Selepas itu saya juga ingin bangkitkan isu gelembung sukan. Saya akan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri bila saya bangkitkan isu ini beberapa hari lepas dan mendapat sokongan yang agak besar daripada mereka yang berada di industri sukan. Mereka telah pun melawat pada padang yang teruk terkesan. Saya berharap bukan setakat melawat padang tersebut, tetapi keluarkan SOP baru secepat mungkin dan bentangkan hala tuju. Kalau betul pada tahun depan, bila? Tarikhnya apa? Dan kalau boleh bekerjasama dengan bank-bank untuk pastikan mereka yang terkesan mendapat lanjutan moratorium dan pada masa yang sama terus diberikan secara direct bantuan dana yang telah pun dijanjikan oleh tekun yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebelum ni. Yang bukan gelembung sukan ni bukan saja bagi industri bola sepak, tapi bagi semua sukan-sukan yang berlainan. Keempat, saya ingin bangkitkan isu penganjuran SUKMA. Saya ingin tanya kepada kementerian, adakah kementerian ingin meneruskan dasar di mana kita ingin mengembalikan penganjuran SUKMA kepada negeri Kelantan? Sebelum ini saya ingat apabila saya berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan, walaupun kita berada di kedudukan politik yang berbeza, parti yang berbeza, tetapi buat pertama kali dalam sejarah kita telah pun bersetuju untuk mengembalikan hak penganjuran SUKMA kepada Kelantan. Kerana selepas lebih 20 tahun tak pernah sekali pun SUKMA dikembalikan ke Kelantan.
Dan kalau dikembalikan akan dapat dana dalam 200 juta ringgit Malaysia untuk pembangunan infrasukan yang sudah lama dinanti-nantikan. Yang terakhir, saya kena ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana berjiwa besar sanggup meneruskan projek infrasukan khususnya di kawasan saya Muar, Hub Anak Muda, Hub Tengku Mokerta. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya berharap sebelum ini dana yang diperuntukkan adalah 25 juta ringgit. Bila saya lihat pelan pembaharuannya, sudah tidak ada lagi elemen kolam renang. Kolam renang ni sangat penting Yang Berhormat Menteri, kerana kalau tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia akan ingat kerana dia orang Muar. Pada tahun 1980-1990 ada kolam renang di Muar tetapi telah pun dihapuskan. Sebab itu ada cadangan untuk kembalikan kolam renang ini yang telah pun lama dinanti-nantikan oleh orang Muar. Sebelum ini telah dimasukkan ke dalam plan, tetapi dalam plan baru tiada lagi. But either way, saya akan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Berjiwa besar, terima kasih. Kalau ia pergi ke undian, saya janji saya tidak akan tolak. Kalau boleh, kena sokong. Boleh minta celah Terima kasih terbaik. Yang Berhormat Muar. Bandar Kuching tak sempat masuk celahan yang lain.